Assalamualaikum. Modul 7, tajuk keusahawanan. 10 sifat asas dalam etika kerja. Pertama, kehadiran. Yang kedua, sifat. Yang ketiga, kerja berpasukan. Yang keempat, penampilan. Yang kelima, sikap. Yang keenam, produktiviti. Yang ketujuh, kemahiran organisasi. Yang ke-8, komunikasi. Yang ke-9, kerjasama. Dan yang ke-10, rasa hormat. Budaya kerja. Budaya kerja bermaksud cara peradaban yang menjadi amalan semua pekerja dalam sesebuah organisasi. Contohnya nilai positif dan nilai negatif. Antara implikasi buruk daripada budaya kerja negatif seperti produktiviti dan penghasilan yang dikeluarkan tidak mencapai piawaian yang ditetapkan. Kedua, masyarakat akan hilang kepercayaan kepada organisasi kerana budaya kerja yang diamalkan tidak menepati piawaian yang ditetapkan. Yang ketiga, organisasi akan mengalami kerugian dan kegagalan dalam pengurusan sekaligus memusnahkan organisasi. Soalan latihan. Nyatakan perbezaan dan persamaan antara usahawan dan peniaga. Yang kedua, senaraikan ciri-ciri usahawan yang perlu ada untuk menjadi usahawan yang berjaya. Yang ketiga, apakah perbezaan antara etika kerja dan budaya kerja? Rancangan perniagaan. Maksud rancangan perniagaan ialah satu pelan yang menggariskan segala aktiviti perniagaan yang bakal dijalankan pada masa akan datang. Juga dikenali sebagai kertas kerja, kertas projek atau pelan perniagaan. Ia berfungsi untuk membentangkan segala maklumat yang hendak dicapai dan bagaimana hendak mencapainya dalam jangka masa yang ditetapkan. Kepentingan rancangan perniagaan. Kepentingan rancangan perniagaan dibahagi kepada dua, iaitu kepentingan rancangan perniagaan kepada usahawan dan kepada pihak luar. Yang pertama, jurubank atau pegawai bank, pembekal, kaki tangan, pelanggan dan pelabur. Rancangan perniagaan juga penting sebagai garis panduan dalam usaha memulakan perniagaan, mengurangkan kesilapan apabila memulakan perniagaan, merupakan alat komunikasi bagi meyakinkan pihak agensi, menggalakkan penggunaan sumber dengan cekap, menyediakan strategi perniagaan, menilai prestasi perniagaan dan mengenal pasti risiko perniagaan. Penyata misi. Setiap perniagaan dianggap akan memulakan satu perjalanan yang jauh dan dengan itu memerlukan penyata misi. Penyata misi memberi fokus kepada matlamat jangka panjang yang diinginkan. Perniagaan yang tidak mempunyai penyata misi akan terdedah kepada pembaziran sumber dan masa kerana cuba menjalankan operasi perniagaan tanpa arah. Contoh pernyataan misi adalah seperti berikut. Syarikat Indah Maju Sdn Bhd mendapat keuntungan dengan memasarkan pasu dan pokok bunga bagi Hari Lanskap Negara. Syarikat menggunakan teknologi hidroponik yang dapat menjimatkan ruang untuk penanaman. Selain itu, fungsi hidroponik adalah memastikan tumbuhan mendapatkan air dan nutrien secukupnya. Sasaran pelanggan syarikat adalah arkitek, jurucera bangunan, pemaju perumahan termasuk pengguna di Malaysia dan antarabangsa. Ciri-ciri rancangan perniagaan yang baik. Ciri-ciri rancangan perniagaan yang baik. Fakta dan maklumat yang digunakan adalah benar dan terkini, diperoleh daripada sumber-sumber yang boleh dipercayai seperti rekod dan data dalaman perniagaan, statistik kerajaan, data penyelidikan pemasaran dan lain-lain. Maklumat atau data yang dikumpul dianalisis secara terperinci dan berasas. Kemudian, maklumat dan data-data yang berubah dari masa ke semasa diubah suai dan dikemas kini. Mempunyai satu set penyata keuangan iaitu performa aliran, tunai dan akaun penamat. Memberi fokus kepada keperluan pengguna.
Mempamerkan penyelarasan semua fungsi atau aktiviti perniagaan. Contohnya, jika ramalan pendapatan perniagaan adalah RM1 juta, maka bahagian pemasaran, pengeluaran, keuangan, sumber manusia dan lain-lain aktiviti perniagaan bertindak sebagai satu pasukan bagi mendapatkan sebanyak RM1 juta. Menunjukkan keazaman, komitmen dan kecekapan usahawan atau pengurus terbabit. Akhir sekali, mempunyai pelan tindakan, action plan yang jelas dan boleh dilaksanakan. Agensi yang membantu usahawan dan peniaga dalam bidang latihan dan keuangan, antaranya ialah Institut Keusahawanan Negara, Majlis Amanah Rakyat, Pusat Pembangunan Usahawan Malaysia, UiTM, Perbadanan Usahawan Nasional Berhad. Agensi lain yang membantu pembiayaan dan peranannya seperti Institut Keusahawanan Negara, institusi keuangan pembangunan yang dimiliki oleh Kerajaan Malaysia melalui Kementerian Keuangan. Bank itu diberi mandat untuk menyediakan pembiayaan termasuk projek infrastruktur, sektor maritim dan teknologi terkini. Bank juga telah membuat beberapa pelaburan strategik dan antara anak-anak syarikatnya ialah Bank Pembangunan Global Malaysia, Global Maritime Ventures Berhad dan Pembangunan Leasing Corporation Sdn Berhad ataupun PLC. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi Malaysia menyediakan dan melaksanakan projek di kawasan bandar. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi Malaysia menyediakan dan melaksanakan projek di kawasan bandar, menyediakan premis perniagaan dan kemudahan untuk para usahawan. Perbadanan Usahawan Nasional Berhad menawarkan pakej pembangunan keusahawanan bersepadu untuk membantu usahawan Bumiputera dalam bidang peruncitan dan perusahaan kecil dan sederhana, PKS. MIGF, Malaysian Industrial Development Finance Berhad, menawarkan pelbagai perkhidmatan berkaitan perbankan pelaburannya termasuk pasaran modal hutang, security Islam dan instrumen hutang konvensional, keuangan korporat, pengunderatan equity, aktiviti pembendaraan, perkhidmatan pembrokeran equity dan penyediaan equity dan equity. Matrix, Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia. Matrix membantu mengeksport Malaysia dan membantu pengeksport Malaysia membangun dan mengembangkan pasaran eksport mereka. Fama, Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan, berperanan menyelaras aktiviti-aktiviti pemasaran pertanian sama ada yang melibatkan pihak swasta atau jabatan ataupun agensi kerajaan. Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia memajukan dan menyelaraskan kegiatan pembangunan perindustrian Malaysia dan memberi khidmat nasihat serta menguruskan permohonan lesen taraf perintis, pelepasan cukai dan perlindungan tarif. Perbadanan Pembangunan Bandar atau UDA menyediakan dan melaksanakan projek di kawasan bandar dan menyediakan premis perniagaan dan kemudahan. SIRIM Berhad, Bidang Sains dan Teknologi Kejuruteraan, mengawal mutu barangan, memastikan mutu menepati piawaian yang ditetapkan dan menyampaikan maklumat tentang penemuan baru pengeluaran. Agensi yang membuat penyelidikan serta pembangunan dan peranannya, contoh MARDI, Institut Kemajuan dan Penyelidikan Pertanian Malaysia. MARDI membantu penyelidikan dalam teknologi makanan, herba, ternakan, pertanian, pembangunan, mesin dan jentera memproses makanan. MARDI juga menjalankan kajian dan penyelidikan tentang hasil keluaran pertanian. Ia juga meninggikan mutu keluaran hasil pertanian dan menghasilkan baka baru bagi pertanian. MPOP ataupun Lembaga Minyak Sawit Malaysia menjalankan kajian dan penyelidikan mengenai kelapa sawit, meningkatkan mutu dan memperluaskan pasaran minyak kelapa sawit. Galakan yang diberikan kepada usahawan, taraf perintis iaitu pengecualian cukai perniagaan, galakan ekspor, kurangkan cukai import-ekspor, kuota, hadkan jumlah barangan import, duty import, kenakan cukai pada barang import,
embargo, pemulauan dan pengharaman barang dari negara tertentu. Elemen pemasaran terdapat 4 iaitu keluaran, produk, barangan, penentuan penetapan harga, tempat memasarkan dan promosi ataupun iklan promotion. Keluaran ataupun produk ataupun barangan. Produk ialah apa-apa sahaja yang boleh ditawarkan kepada pasaran untuk perhatian, pemerolehan atau penggunaan yang mungkin memenuhi kehendak atau keperluan organisasi, orang, tempat dan idea. Produk, perkhidmatan, pengalaman adalah bahagian penting untuk kekal menghargai pelanggan dan menarik minat untuk membeli. Klasifikasi produk dan perkhidmatan. Produk pengguna, produk membeli belah, produk kemudahan, produk perindustrian dan produk khusus. Penentuan atau penetapan harga. Harga didefinisikan sebagai nilai yang harus dibayar oleh pengguna atau pembeli kepada peniaga sebagai pulangan kepada barangan yang ditawarkan oleh perniagaan. Tempat memasarkan. Tempat atau saluran pengedaran ialah elemen pemasaran untuk memastikan produk sampai kepada pengguna. Pengedaran boleh dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Pengedaran langsung ialah pengedaran di mana pemasar berhubung terus dengan pengguna atau terus dari pengeluar kepada pengguna, manakala pengedaran tidak langsung melibatkan pemborong, peruncit dan orang tengah yang lain. Faktor-faktor penting dalam pemilihan saluran pengedaran ialah saiz pasaran, ciri-ciri produk dan perkhidmatan, strategi pemilihan orang tengah, saluran pengedaran yang digunakan oleh pesaing, keupayaan peniaga dalam merancang saluran pengedaran tersebut. Promosi atau iklan. Apa itu promosi? Promosi ialah satu proses atau kaedah atau cara untuk memberitahu, menyedarkan, memujuk dan mempengaruhi pengguna untuk membeli sesuatu barangan atau perkhidmatan. Pemasar melibatkan komunikasi dua hala antara pengguna dan pemasar. Tujuan komunikasi supaya pemasar boleh menyampaikan mesej kepada pengguna dan mengetahui maklum balas pengguna terhadap tawaran perniagaan. Objektif promosi untuk memberitahu, mengingatkan dan memujuk pengguna atau pengguna berpotensi. Proses perancangan kempen promosi. Mengenal pasti sasaran pasaran, menentukan saiz sasaran pasaran, menggubal objektif promosi, mengkoordinasikan promosi dengan strategi pemasaran yang lain, memilih media dan kaedah yang sesuai, menentukan belanjawan promosi, melaksanakan program promosi dan mengawal aktiviti promosi. Kaedah promosi ada 4. Yang pertama, pengiklanan. Apa-apa yang dibayar daripada persembahan bukan peribadi dan promosi idea atau perkhidmatan oleh penaja yang dikenal pasti. Yang kedua, perhubungan awam. Membina hubungan baik dengan pelbagai syarikat dengan mendapatkan publicity yang baik dan membina imej korporat yang baik. Yang ketiga, jualan peribadi. Persembahan peribadi oleh pasukan jualan firma untuk tujuan membuat jualan dan membina perhubungan pelanggan. Yang keempat, pemasaran langsung, iaitu hubungan langsung dengan pengguna, individu yang disasarkan dengan teliti. Raja menunjukkan jadual kerja penghasilan produk atau perkhidmatan untuk dipasarkan. Contoh jadual kerja proses pembuatan semen Fero. Carta Alim menunjukkan proses membuat semen Fero. Bermula dengan kerja atau aktiviti penerimaan bahan mentah. Bahan mentah disukat sebelum diproses, menyediakan alatan, membentuk dan mengikat kerangka, membaca bahan, melepa lapisan pertama, melepa lapisan kedua dan melorek, mengecat, membungkus dan akhir sekali disimpan sebelum
diedarkan. Objektif promosi: menyampaikan maklumat, meningkatkan jualan, menstabilkan jualan, memposisikan jualan dan membina imej.